Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada para ibu bapa. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar taklimat program anak angkat dana pendidikan Dr. Hamzaid bagi sekolah rendah dan menengah. Ramai yang bertanya pada saya, apakah tujuan program ini dan bagaimana program ini dijalankan. Ramai yang mengatakan, yang bertanya sama ada saya nak ambil anak dia tu duduk dengan saya ataupun duduk di sekolah tertentu atau di tempat yang terkhas untuk kumpulan anak ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, program ini saya lakukan adalah saya ingin berkongsi pengalaman di dalam mendidik anak kecil yang bersekolah rendah dan sampai di sekolah menengah, dan juga pengalaman saya mendidik anak-anak lepasan STPM yang gagal untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat RPTA, sama ada kelulusannya tidak berapa memuaskan ataupun masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka sehingga mereka tidak boleh melanjutkan pelajaran di peringkat universiti. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa pengalaman yang saya ada adalah sangat berharga untuk saya berkongsi dengan ibu bapa, terutama ibu bapa yang muda yang mempunyai anak bersekolah di peringkat sekolah rendah dan di peringkat menengah, di menengah rendah. Untuk pengetahuan dan maklumat tuan-tuan puan-puan, saya bertuah kerana anak-anak saya berjaya dalam pelajaran mereka. Anak-anak saya semuanya dapat title doktor di depan namanya. Malah yang sulung sekarang sudah jadi profesor di universiti. Jadi saya nak bercerita pengalaman saya, bagaimana saya mendidik anak-anak saya sehingga mereka semuanya dapat berjaya dalam pelajaran mereka dan alhamdulillah berjaya dalam hidup mereka. Dan saya rasa jarang masyarakat Melayu atau family Melayu yang mempunyai anak-anaknya yang semuanya berjaya dalam pelajaran. Saya nak ambil contoh ataupun bercerita pengalaman saya mendidik anak-anak saya terlebih dahulu. Anak saya yang sulung umur 4 tahun dia dah boleh baca surah Abah. Jadi dia mula belajar membaca itu pada umur 2 tahun. Kami masa itu duduk di Amerika. Saya melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam bidang ekonomi di Washington State University di Amerika. Anak saya 2 tahun, saya masukkan daftarkan di 2 buah book club. Setiap satu kelab ini dia akan hantar 2 buku cerita kepada anak saya. Di Amerika ni pengalaman saya agak menyeronokkan kerana saya dapati budayanya berbeza dengan budaya kita. Setiap bulan postman akan datang ke rumah saya dan menghantar buku melalui pos tu, dan dalam buku tu, dalam puzzle itu ditulis nama anak saya. Kata nama dia Nur Azhar. Postman tu datang ke rumah, dia tanya, who's Nur Azhar?
Jadi budak kecil dia akan lari-lari dekat me. I'm Nur Razak. This is your book. Go and read. Jadi dia dapat buku tu, dia seronok. Dia seronok. Dia tak boleh membaca, dia suruh mak dia membaca. Baca berulang-ulang kali sehingga kan dia boleh hafal buku itu, cerita dalam buku itu. Jadi dia terdapat, hasilnya ialah terdapat motivation bagi anak ini untuk terus belajar membaca. Dan apabila umur 4 tahun kami balik ke Malaysia, hantar pergi tadika. Di tadika dia tunjukkan kat cikgu dia boleh membaca surah Abah. Cikgu itu pengajian. Jadi masa di US tu saya bawa dia, hantar dia pergi tadika. Saya dokong dia. Saya dokong dia. Dekat bahu ni saya dokong dia. Jadi daripada situ reaksi dia ialah bahawa mak bapak dia sangat sayang kepada dia. Jadi dia rajin, dia motivation dia tinggi untuk belajar. Masuk sekolah rendah di konvent Kajang. Saya hadapi masalah dengan dia kerana cikgu dia komplain. Budak ni selalu tegur pengajaran cikgu. Dia kat pengajarannya tak betul. Jadi apabila kami datang ambil report card, cikgu tanya, budak ni dekat rumah dia baca buku ke? Dia kata. Saya cakap betul, dia baca buku. Satu hari secara purata dia baca 120 muka surat. Jadi kalau masa cuti kami pergi ke Dewan Bahasa, kat gedung Dewan Bahasa tu beli buku murah, buku cerita murah-murah. Bawa kotak besar, pikul bawa balik. Dia baca buku lah budak ni. Jadi dari segi bahasa, baik bahasa Melayu, bahasa Inggeris, it's really fantastic. Jadi apabila dia masuk sekolah, dapat sambung sekolah menengah, dia dapat boarding school, saya cakap jangan pergi ke the boarding school. Convent is the best place untuk belajar, saya cakap dengan dia. Pasal saya cakap dengan dia, you sekolah agama boleh maintain nombor 1 setiap tahun. Tapi convent, kamu kadang nombor 1, kadang nombor 2, kadang nombor 3, kadang jatuh nombor 5. You tak boleh maintain nombor 1. Kenapa? Persaingannya kuat. Di convent tu multiracial. Budak Cina ramai yang cerdik. Bersaing dengan dia. Jadi dia ada persaingan. Jadi saya letakkan anak itu belajar di situ untuk dia bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Jadi apabila dia habis SPM, saya daftarkan dia ke matrikulasi UIA, sambung program degree di UIA engineering, dapat first class dan terus pergi ke Sydney University di Australia, terus buat PhD. Jadi dia dapat PhD umur dia muda, 20 lebih, awal 20-an. Dan kemudian dia berkhidmat di Universiti Melaya di Fakulti Kejuruteraan, dan sekarang dah naik pangkat kepada Profesor Madya actually. Dan anak saya yang kedua, disebab kakak dia tu maju, dia ada juga motivation untuk maju. Dia struggle, work very hard. Dan anak saya nombor 2 dapat PhD juga dalam dietitian. Sekarang mengajar di Universiti Kebangsaan di Fakulti Sains Kesihatan. Dan yang ketiga, seorang doktor perubatan yang sekarang mengikuti program
Doktor Pakar di USM. Dan yang keempat, juga seorang doktor perubatan, sekarang berkhidmat di Sabah, di Hospital Sabah, Kota Kinabalu. Dan anak saya yang bungsu sekarang belajar di Imperial College, University London, dalam bidang kejuruteraan. Imperial College London itu adalah merupakan salah satu universiti yang terbaik di dunia. Ranking dia adalah top 10 in the world. Jadi mudah-mudahan dia juga akan balik dengan PhD dia. Jadi daripada pengalaman ini, bagaimana saya mendidik anak-anak saya ini supaya dia boleh berjaya, ini yang saya nak turunkan kepada kumpulan ibu bapa muda yang anaknya masih lagi bersekolah di peringkat sekolah rendah. Dan I will do the coaching. Jadi saya akan selalu telefon, saya akan hantar video, saya akan hantar mesej, dan saya bagi nasihat kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Dan saya akan ikuti perkembangan anak ini, insya-Allah. Baik dari segi pelajaran, baik dari segi motivation, dan kemudian sampailah di peringkat ke universiti, insya-Allah. Mudah-mudahan saya boleh hidup sampai dapat melihat anak ni sampai ke universiti lah. Jadi di samping itu, pengalaman saya membesarkan anak di peringkat post STPM. Saya melalui dana pendidikan Dr. Zaid ni saya tubuhkan pada tahun 2008. Saya kumpulkan budak-budak miskin. Saya jalan seluruh negara, saya bagi taklimat, saya kumpulkan anak-anak ni. Saya buat program anak angkat juga, tapi bagi budak lepasan STPM. Jadi lepasan STPM tu sementara menunggu untuk dapat tempat di universiti, saya berjumpa dengan mereka, dan mana yang setuju saya bawa balik ke Seremban. Saya minta dia belajar ikuti program intensif bahasa Inggeris selama 2 bulan. Selama 2 bulan, dan semua perbelanjaan saya tanggung. Baik iuran pengajian, asrama, makan, perbelanjaan lain semua saya tanggung. Setiap tahun lebih kurang 1,000. Saya belanja tu cukup besar. Dan untuk memastikan bahawa anak-anak ini belajar dalam bahasa Inggeris dengan keadaan environment yang betul, saya bawa pensyarah-pensyarah luar negara yang tidak boleh berbahasa Melayu, yang tak reti bahasa Melayu, untuk mengajar mereka. Jadi dia mengajar dalam kelas semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya dapati mula-mula pada minggu yang pertama, budak-budak mengeluh, budak-budak tak boleh faham pasal masing-masing slang dia lah slang foreigner. Tapi apabila selepas 1 minggu, masuk minggu kedua, budak dah mula boleh adjust. Dan programnya berjalan daripada 8.30 pagi sampailah pukul 12 malam. Setiap hari, 5 hari seminggu. Dalam YouTube saya ada tunjukkan aktiviti dalam program intensif bahasa Inggeris. Saya cukup seronok. Ramai budak-budak yang tak boleh bercakap. Anak-anak kita ni belajar bahasa Inggeris 11 tahun, 13 tahun, cakap bahasa Inggeris tak boleh. Dia tak reti, tak ada confident. Jadi saya asak dia daripada pukul 8.30 sampai pukul 12 malam. Dengan berbagai macam, bukan saja dalam kelas lah. Ada aktiviti yang menyeronokkan, dengan drama dia, dengan pidato dia, dengan debate dia. It's very interesting. Dan we build up the confidence anak-anak ini. Mana yang selepas program bahasa Inggeris, mana yang dapat RPTA, yang mampu pergi RPTA, dia pergilah. Tapi bagi mereka yang dapat tapi tak mampu, saya kumpulkan. Dan kemudian budak yang tak dapat RPTA tapi punya kelulusan
kelayakan yang cukup untuk sambung program degree, saya kumpulkan. Sementara dapat PTPTN, saya tanggung semua perbelanjaannya. Saya belanja berjuta ringgit setiap tahun. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya dapat ramai mengeluarkan anak-anak ini yang selepas ijazah dapat kerja, dapat bawa keluar daripada masalah kemiskinan. Saya nak ambil contoh yang baru-baru ni berlaku. Saya cukup seronok, kadang saya menangis dengan cerita dia. Anak ini nama dia Nek. Seorang budak Kelantan, budak miskin. Masa taklimat saya di Kota Baru, dia datang dengar. Habis taklimat, dia datang jumpa saya dengan mak dia. Dia bawa mak dia. Dia cakap, "Doktor, saya nak belajar. Tapi keputusan saya begini." Saya tengok keputusannya memang kurang memuaskan. Kalau saya nak dapat belajar pun, saya tak mampu. Saya tak ada duit, mak saya miskin. Keluarga saya miskin. Saya tanya dia, Nek nak belajar? Nak, Pak. Okey. Saya ambil dia bawa ke Seremban, belajar bahasa Inggeris, semua saya tanggung. Dan kemudian bersambung program degree, saya suruh dia buat PBA, program Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan. Apa yang berlaku ialah apabila dia dapat duit PTPTN, semua belajar yang program post SPM, STPM ni, dia akan dapat pinjaman PTPTN. Apabila dia dapat PTPTN pada semester yang pertama, ada baki duit makan dia dapat 1,300. Duit 1,100 tu cukup untuk belajar perbelanjaan hidup untuk 6 bulan, satu semester. Apa berlaku pada Nek ialah Nek serahkan duit itu, sebahagian besar duit itu diserahkan kepada mak dia. Pasal dia cakap mak tak ada duit. Jadi selepas itu dia datang jumpa saya, dia cakap, "Abah, saya hanya baki RM100 aja dalam tangan untuk hidup satu semester. Macam mana ni, Bah?" Saya cakap, "Nek, kau nak belajar tak?" "Saya nak belajar lah, Bah." Dia panggil saya, budak kolej panggil saya Abah. Dan saya cakap dengan dia, "Nek, kalau Nek nak belajar, Abah tanggung semua. Nek jangan susah hati, Nek tak ada duit, Nek datang. Nek datang jumpa Abah tiap-tiap minggu, Abah bagi duit. Kalau ada kekurangan, Nek datang jumpa Abah bagi. Soal duit, Nek jangan fikirkan itu sebagai satu masalah. Abah sanggup tanggung." Dan ramai budak-budak kolej, budak-budak universiti pun sama. Cuba bayangkan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kehidupan seorang pelajar kalau setiap hari hanya makan Maggi, mi segera. Di Universiti Melaya, di Universiti Kebangsaan dulu, saya mengajar di Universiti Kebangsaan, saya tanggung pelajar-pelajar di bawah saya yang betul miskin, yang hidup dengan Maggi je. Masa tu Maggi 40 sen satu bungkus. Saya cakap, "Macam mana kau nak belajar dengan Maggi ni?" Jadi setiap bulan saya cakap, "Kau datang jumpa Abah. Abah bagi duit. Sekurang-kurangnya kamu boleh makan satu hari sekali makan nasi. Kamu nak belajar, perut mesti kenyang, badan mesti sehat, otak mesti cergas." Jadi saya tanggung. Tapi saya tak boleh cakap sebarkan program saya itu, kerana saya tidak berkemampuan untuk menanggung ramai pelajar. Jadi pelajar yang di bawah jagaan saya itu yang saya tanggung. Secara senyap saya buat. Jadi alhamdulillah, balik kepada cerita Nek ni, Nek memang belajar bersungguh-sungguh. Saya cukup bangga dengan dia. Nek sekarang dah habis pengajian, dah lulus dah. Dia dapat kelas pertama. GPA dia 3.93, almost perfect 4. Dapat first class. Nek terus dapat kerja di syarikat di Petaling Jaya. Dia buat practical di situ selama 4 bulan. Lepas tu dia kerja terus di syarikat itu.
selepas 6 bulan, majikan dia naikkan dia pangkat sebagai head department. Dan hari ini Nik baru kerja belum setahun, gaji dia dah lebih 5,000. Jadi saya cukup seronok. Saya cakap dengan Nik, jangan lupa mak di kampung. Keluarkan mak daripada masalah kemiskinan. Nik tak payah bayar PTPTN. Pasal Nik dapat kecualian, dapat ditukar jadi beasiswa. Nik hidup sederhana di PJ. Sewa rumah pun baru 300. Dan dibaki duitnya banyak lagi. Share dengan keluarga di kampung. Jadi keluarga di kampung akan gembira Nik dapat bantu mereka keluar daripada masalah kemiskinan. Inilah pengalaman saya di dalam didik anak. Bagaimana pengalaman ini saya nak turunkan ke bawah supaya saya boleh dapat menolong lebih ramai lagi anak bangsa saya maju. Saya yakin bangsa kita tidak bodoh. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, bangsa kita ialah dia tidak tahu direction ke mana dia nak pergi. Apa tujuan dia untuk dia hidup. Kadang ibu bapa ambil sambil lewa. Bukan saya, ini pengalaman saya. Masalah kemiskinan. Saya dapati keadaan kehidupan mahasiswa di universiti, sebahagian besar adalah hidup dalam macam kita panggil dia kais pagi makan pagi lah. Just bayangkan masa tahun 70-an, lewat 70-an, 80-an, dia hidup dengan bajet RM1 satu hari untuk makan. Makan satu hari RM1. Apa yang dia mampu? Dia makan Maggi lah, mi segera, dengan harga 40 sen satu. Jika kalau ada lebih duit, saya beli telur. Masuk Maggi, panaskan, dan saya rebus telur, campur dengan Maggi. Ini keadaan yang berlaku di universiti. Macam di kolej saya, budak-budak yang miskin ini, yang tidak tahu, saya support dia. Dia tak cukup duit, saya bagi. Saya suruh kantin jual murah. Kadang saya makan dengan budak-budak. Kadang budak-budak datang jumpa saya, dia kata, "Abah, dah lama tak makan KFC, bah." Okey, kita pergi KFC. Kita makan dengan KFC. Saya sama-sama makan dengan dia. Jadi pengalaman ini, saya dapat mengubahkan nasib anak bangsa saya sebahagian kecil lah. Saya tidak mampu untuk membantu ramai sangat. Apa yang saya mampu, saya buat. Saya cukup seronok melihat bahawa usaha saya ini dapat menyelamatkan ramai keluarga miskin keluar daripada masalah kemiskinan dengan melalui pelajaran, dengan melalui pendidikan. Saya bela anak dia supaya dia dapat ijazah dan saya pastikan dia dapat kerja. Dengan kemampuan dia berbahasa Inggeris yang lebih baik, dengan ijazah yang diperolehi, banyak syarikat dia datang jumpa saya untuk mengambil, buat booking kepada student saya untuk bekerja dengan mereka. Jadi pengalaman ini saya nak bawa kepada ibu bapa muda. Dan saya punya tekad ialah saya nak bela anak itu, menolong ibu bapa menjaga anak ini, untuk bagi semangat dia, bagi motivation kepada anak ini. Termasuklah motivation kepada ibu bapa. Bagaimana caranya kita membela anak supaya anak itu sentiasa bersemangat untuk belajar, untuk maju. Dan kalau saya terangkan pelan-pelan, dan saya akan do follow up tiap-tiap bulan, sekurang-kurangnya sekali saya akan follow up dengan ibu bapa, bagaimana bertanya khabar tentang apa yang berlaku kepada anak-anak ini. Di samping pelajaran mereka, saya juga nak pastikan bahawa kesihatan anak-anak mereka atau anak-anak angkat ini dijaga dengan baik. Pasal saya tidak mahu apa yang berlaku sekarang ialah anak-anak kita apabila dewasa,
umur 30 tahun dah ramai yang kena diabetes, kencing manis. Masalah kencing manis, Malaysia adalah di antara negara yang mempunyai peratus pengidap kencing manis yang tertinggi di dunia. Kerana selalu kita ambil minuman dalam tin, minuman dalam kotak yang mempunyai kandungan gula yang tinggi. Saya berbincang dengan Dr. Norman, pakar perubatan dalam bidang diabetes. Dia cakap, masalah yang kita hadapi ialah anak kita, masyarakat kita ambil gula terlalu banyak. Kalau kita pergi ke Kelantan, semuanya manis-manis. Makanan dia semua manis-manis. Kuih dia semua manis-manis. Jadi, saya nak perhatikan bahawa anak-anak ini dapat makan yang betul, tidak beli jajan, makan junk food di kantin, di sekolah. Kadang keluar sekolah, penjaja di luar sediakan junk food. Anak-anak kita dengan duit yang diberi oleh ibu bapa, dia lebih suka beli junk food yang jangka panjang akan mendaratkan pada mereka. Ini saya nak awasi. Saya akan bawa pakar-pakar perubatan untuk menerangkan tentang segi perubatan, permakanan, dan juga saya bawa juga pakar-pakar makanan untuk menerangkan kepada ibu bapa apa yang patut diberi kepada anak dan apa yang tidak patut dibagi pada anak. Jadi proses ini makin panjang. Dan seterusnya saya juga memberikan banyak hadiah dan bantuan kewangan. Saya sediakan ini untuk memastikan bahawa anak-anak ini sentiasa mempunyai motivation yang tinggi. Sebagai contoh, di peringkat sekolah rendah, Dana Pendidikan akan menyediakan budak-budak daripada tahap 1 hingga tahap 3, sekolah rendah, kami akan sediakan hadiah sebanyak RM50 seorang bagi mereka yang mencapai kejayaan yang cemerlang pada setiap semester. Berdasarkan penilaian kelas, kalau dia cemerlang, saya bagi hadiah RM50. Kalau tahap 4 dan sampai tahap 6, saya naikkan kepada RM70. Kalau dia lepas tengah sekolah rendah, dia dapat boarding school, asrama penuh atau MRSM, saya akan bagi bantuan duit pendaftaran RM500. Kerana pergi mendaftar di sekolah asrama penuh bukan free. Masa daftar kena bayar ribu-ribu. Kalau pendapatan kita ibu bapanya tinggi, kita lagi banyak kena contribute kepada sekolah. Itu pengalaman saya nampak dulu. Menghantar anak saya pergi ke boarding school, saya kira-kira saya kena belanja dekat RM3,000 duit pendaftaran dia. Masuk universiti pun kena bayar pendaftaran RM1,000, RM3,000, ada yang universiti charge sampai RM4,000 pendaftaran. Jadi untuk meringankan beban pada ibu bapa dan menggalakkan anak ni bersemangat untuk belajar, kalau dia masuk boarding school, saya bagi bantuan wang pendaftaran RM500 subsidi. Kemudian kalau dia maju cemerlang dalam pendidikan dia, yang cemerlang saya akan bagi 100 satu semester hadiah kecemerlangan. Kalau nanti dia belajar sampai peringkat matrikulasi ataupun dia buat diploma di APTA, saya akan bagi bantuan wang pendaftaran dalam Facebook tu. Daripada taklimat ni saya akan bagi jadualnya, berapa yang saya bagi. Kalau dia masuk universiti, duit pendaftaran saya bagi RM1,000, bantuan RM1,000. Kemudian setiap semester duit sara diri saya akan sediakan RM500 insya-Allah. Kalau di Cemerlang, saya akan juga bagi hadiah RM250.
seorang bagi mereka yang cemerlang. Dan kemudian kalau mereka cemerlang dalam peringkat SPM, saya bagi hadiah 3,000. STPM, saya bagi hadiah 4,000. Matrik, diploma, sama, 4,000 seorang yang cemerlang. Dan kalau dia dapat degree first class, saya bagi 5,000 hadiahnya. Hadiah-hadiah ini adalah, dan bantuan ini adalah sebagai semangat kepada mereka untuk berjaya dan juga meringankan beban ibu bapa. Tidak seperti saya dulu alami tahun 72, saya dapat tawaran masuk ke Universiti Melaya dalam bidang ekonomi. Harga getah pada masa itu 30 sen. Ini saya bercerita pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya dapat surat daripada Universiti Melaya bahawa saya dapat tempat di Universiti Melaya dalam Fakulti Ekonomi, bapa saya tahu saya dapat, tapi bapa saya tak tegur saya. Dia diam aja. Dia tak cakap tahniah, tak cakap apa. Dia cuma, ya, bagus dia. Lepas tu dia diam aja. Saya pun heran kenapa dia diam. Pada masa itu harga getah 30 sen. Bapa saya nuri getah dan meniaga kat kampung. Satu hari mak saya panggil saya, dia kata, kau cuba naik atas loteng tu. Bapa kau ada selalu simpan duit dalam peti, dalam tin letogen. Saya ingat lagi, saya panjat loteng, saya ambil pot tu, saya bawa turun. Pot letogen itu, saya buka, kosong. Mak saya terperanjat. Bapa kau ni rupanya tak ada duit. Apabila dia berkata begitu, mak saya yang dia boleh buat, dia menangis. Macam mana kau tak pergi belajar ni, Am Zaid? Bapa kau ni tak ada duit langsung. Jadi apabila saya tengok mak saya masak, kadang-kadang dia tengok saya, dia nangis. Macam mana kau nak pergi belajar ni, kau tak ada, bapa kau tak ada duit, dia kata. Dia bapa saya diam aja. Rupanya diam-diam tu dia bingung macam mana nak dapatkan duit untuk hantar saya ke universiti. Akhirnya satu hari, tinggal 2 minggu lagi nak belajar, nak pergi daftar. Mak saya bertanya dengan bapa saya. Rupanya mereka berdua ni pernah berjanji. Masa muda kita kerja kuat-kuat. Kita kumpul harta. Orang kampung masa itu tahun 70-an, kumpul harta melalui beli tanah. Jadi bapa saya adalah tanah. Berapa keping tanah yang dibeli masa dia muda tu. Masa saya kecil. Masa kami kecil. Jadi dia cakap, ini kita, anak kita ni nak bagi universiti, kita tak ada duit. Kau dulu pernah berjanji bahawa kita kerja kuat, kita kumpul harta, untuk apabila anak kita belajar tak ada duit, kita jual harta kita. Pasal kau juga yang berjanji bahawa kita mesti hantar anak kita belajar setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Tak ada duit, jual harta, jual tanah. Sekeping tanah 2,5 ekar di Pekan Parit Yani dijual. Terpaksa jual. Itulah duit yang dibagi kat, yang diperolehi dan dibagi kat saya untuk bekalan saya masuk universiti. Di universiti saya dapat scholarship, tapi 1 tahun baru dapat. Jadi tahun pertama pakai duit sendiri. Saya syukur pasal bapa saya mempunyai pandangan yang jauh bahawa dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Orang kampung. Saya di antara pelajar orang kampung yang pertama dapat masuk universiti. Abang saya masuk universiti, dan saya masuk universiti. Jadi itu sebagai motivation kepada orang kampung. Hari ini saya cukup bangga kampung saya. Ramai di antaranya yang berjaya. Ada yang jadi profesor pun, ada yang jadi pakar bedah pun ada
jadi magistrate pun ada, jadi doktor ramai. Tapi pengalaman sampai jual harta ni saya alami. Dan saya tidak mahu melihat bahawa tuan-tuan perempuan terpaksa bergolok gadai untuk hantar anak pergi ke universiti. Jadi preparation harus dibuat daripada sekarang. Dan saya ingin mengulurkan tangan kepada tuan-tuan perempuan untuk bersama-sama menjaga anak tuan-tuan perempuan, memberi motivation, semangat dan panduan kepada ibu bapa dan juga anak-anak ni bagaimana untuk memastikan bahawa anak kita ini sentiasa mempunyai semangat, motivation yang tinggi dalam pelajaran mereka. InsyaAllah, kalau kena caranya, saudara-saudari, konsisten daripada kecil, kita pasti bahawa anak kita boleh berjaya. Kalau saya boleh perolehi kejayaan dalam mendidik anak-anak, saya yakin tuan-tuan perempuan, kalau di-applykan apa yang kami buat, saya syukur kepada isteri saya yang sanggup berkorban sama-sama menjaga anak, duduk sama, membela anak, bagi semangat ke anak, dan membantu mereka supaya mereka terus berjaya. Alhamdulillah, saya sungguh seronok kerana anak saya semuanya tamat pengajian di peringkat yang tertinggi sekali. 2 orang PhD, insyaAllah yang bungsu ni pun akan dapat PhD dia. Yang 2 medical doctor, 1 akan jadi doktor pakar. Yang keempat tu masih baru muda lagi, sangat muda, dan dia juga akan cuba dapatkan mengikuti program doktor pakar. InsyaAllah dia juga akan jadi doktor pakar. Jadi apa yang saya perolehi, apa yang saya capai, tuan-tuan perempuan juga boleh mencapaikan kepada anak tuan-tuan juga boleh berjaya. Jadi saya ingin memohon kepada tuan-tuan perempuan, terutama ibu bapa muda, perjalanan anak ini masih jauh, sangat jauh lagi. Masa depan sungguh mencabar bagi mereka. Kita kena persiapkan daripada sekarang, daripada masa dia kecil. Kena bimbing dia, tunjuk jalannya, kita berkorban untuk dia. Hidup kita pada hari ini apabila kita ada pengorbanan, yang kita buat ialah untuk memastikan bahawa anak kita hidup berjaya. Peristiwa yang saya masih ingat sampai sekarang ialah apabila kami balik kampung, bapa saya ni suka dia nak jalan, jadi naik kereta. Masa tu saya drive Volvo. Dia buat kita jalan dah pergi bandar, bawa dia pergi bandar. Kalau tu pergi sampai ke Yani tu, dia jumpa kawan-kawan dia yang sama-sama jual ikan. Bapa saya jual ikan, di samping Nuri Getah dia jual ikan. Dapat jumpa kawan-kawan dia, dia cukup seronok. Dia belanja kawan-kawan dia minum, ngeteh. Orang Jawa panggil ngombe, roti canai dekat kedai mamak. Satu hari kawan-kawan dia cakap dengan saya, bapa engkau ni dah tua, dia selalu pitam. Kalau berlaku apa-apa hal dia masuk parit, pasal bapa saya masih jual ikan. Orang kampung tidak salahkan bapa engkau tahu, kita salahkan kamu, anak-anaknya. Anak-anaknya semua jadi pangkat besar, kereta besar, hidup mewah, tapi bapaknya masih lagi bekerja jual ikan, menjaja ikan, peraih ikan di kampung. Jadi satu malam bulan raya, kami berempat, bapa saya, mak saya, abang saya dan saya, cakap dengan bapa saya,
mujuk supaya dia berhenti jual ikan. Dia diam aja. Abang saya yang bercakap. Dia diam aja. Apabila abang saya bercakap tu, abah cukuplah. Apa-apa nak lagi. Anak semua dah berjaya. Duit yang abah dapat pun tak pernah usik. Abah kumpul aja, masuk bank. Abah tak payahlah jual ikan. Dia diam aja. Dia dengar aja, dia diam aja. Lepas tu dah dia cakap, kau suruh aku buang tong ikan tu. Kau tahu tak, tong ikan itulah yang membesarkan kau. Kau bolehlah sekarang pakai kereta besar, gaji besar. Kalau raya, kereta kat rumah penuh. Pasal bapa engkau hantar engkau belajar setinggi mungkin. Majoriti, kebanyakan anak aku ni semua masuk universiti, keluar jadi pegawai besar, gaji besar. Aku tak boleh beli kereta. Duit yang aku dapat, aku simpan, itu bukan duit aku. Itu duit untuk anak aku. Aku tak boleh beli kereta. Diulang lagi. Kerana aku belajar tak tinggi. Aku sekolah sampai darjah 5. Bapa aku, Nemin datuk saya lah, miskin. Tak boleh hantar belajar tinggi-tinggi. Aku sedar itu kelemahan aku. Jadi apabila aku kahwin dengan mak kau, kita berjanji kerja-kerja kuat, kumpul harta. Pastikan bahawa anak kita belajar setinggi mungkin. Tak cukup duit, kita jual harta kita untuk membiayai anak kita. Itu yang duit dalam bank itu bukan duit aku. Itu duit anak aku. Saya terperanjat dia bercakap begitu. Saya terperanjat. Kami terperanjat. Kami terperanjat. Bahawa dia berusaha bersungguh-sungguh hanya untuk melihat bahawa anaknya berjaya. Berjaya dalam pelajaran. Semua masuk universiti. Dan dapat hidup lebih baik daripada beliau. Saya rasa terkilan. Apabila saya dah berjaya, saya selalu keluar TV, cakap pasal ekonomi di televisyen. Bapa saya tidak dapat melihat saya, kejayaan saya. Dia dah meninggal lebih awal. Jadi pengalaman saya ini, tuan-tuan puan-puan, saya nak perturunkan. Saya rasa saya tidak menjadi kesalahan bagi saya untuk membantu tuan-tuan puan-puan. Untuk membesarkan anak. Bagaimana cara membesarkan anak. Untuk memastikan anak-anak ini kita dapat berjaya dalam hidup dia. Ingat tuan-tuan puan-puan, kita tak tahu apa yang terjadi pada masa akan datang. Dunia akan lebih mencabar. Barang akan sentiasa naik. Kalau dulu masa saya kecil, saya ingat lagi, bapa saya ada kedai di kampung. Saya ingat lagi, gula pasir harganya 15 sen. Ikan kembung 20 sen sekati. Itu pun dah mahal, 10 sen. Saya pergi sekolah rendah bawa 10 sen. 10 sen tu dapat makan nasi lemak, dapat minum air. Ada duit 20 sen, saya belanja 10 sen lagi, saya belanja kawan untuk makan. Pasal kawan ada yang tak ada duit, dia tengok kawan dia makan nasi lemak, saya ada duit lebih, saya bagi kawan dia. Jadi ini, tuan-tuan puan-puan, kita harus sedar pada hari ini. Kita jangan hidup hanya berseronok saja, dengan tidak memikirkan apakah terjadi pada nasib anak-anak kita pada masa akan datang. Kadang-kadang saya terfikir, setiap anak yang lahir di dunia ini, apakah kehidupan mereka? Jadi
Kalau saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan bersetuju dengan idea saya, semangat saya, keikhlasan saya, joinlah, benarkan saya join membantu ataupun berkongsi pengalaman bersama dengan tuan-tuan, puan-puan untuk membesarkan anak tuan-tuan, puan-puan. Jadi kalau saudara-saudari setuju atau tuan-tuan bersetuju, berminat dan sealiran dengan pemikiran saya dan membenarkan saya untuk membantu tuan-tuan, puan-puan, jadi kita bina satu keluarga yang besar. Saya nak melihat anak bangsa saya maju. Anak bangsa saya ramai yang berjaya dalam hidup dia. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan sesiapa. Kesilapan yang berlaku adalah disebabkan oleh kita. Elakkan kesilapan itu dan sama-sama kita bantu bekerjasama untuk majukan anak-anak kita. Mudah-mudahan apa usaha kita dan usaha saya yang saya buat ini diredai oleh Tuhan, oleh Allah, dan kita serahkan niat ini kepada Tuhan untuk memberi restu kerana apa yang kita buat. Kalau saudara-saudari setuju, di bawah Facebook ini, page ini, ada borang dia. Saya lagi sekali nak tekankan, saya berminat untuk menolong ibu bapa yang mempunyai anak di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah. Pasal anak-anak ni masih boleh kita atur. Kalau dia dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 6, masuk universiti, kita susah nak atur. Dia dah besar, dia dah berfikiran, dia dah ada fikiran sendiri. Sama ada fikiran itu betul atau tidak, itu terpulang pada dia lah. Nak bantu dia, untuk membantu mereka agak sukar. Kecuali kita punya semangat yang kuat, seperti apa yang saya buat di Kolej Teknologi Alfa di Seremban. Saya dapat turn around ramai anak miskin, anak yang gagal masuk universiti, sekarang berjaya, dapat ijazah, dapat kerja yang bagus, dapat menyelamatkan keluarganya. Saya nak lihat lebih ramai lagi anak bangsa saya berjaya. Saya ulang lagi sekali, saya nak melihat lebih ramai anak bangsa saya berjaya. Anak tuan-tuan, puan-puan, kalau saya dibenarkan, itu jadi anak angkat saya. Dan insya-Allah apa yang saya boleh buat dan saya boleh bantu, saya akan cuba, insya-Allah saya akan bantu. Sama-samalah kita bekerjasama untuk membesarkan anak-anak kecil ini supaya mereka dapat hidup lebih baik pada masa akan datang. Masa hidup yang lebih baik daripada kehidupan yang kita hadapi yang mati pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan merestui apa yang kita nak buat dan moga-moga kita berjaya. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih banyak-banyak. Sekian, terima kasih lagi sekali.